memperdagangkan orang politik untuk kepentingan parti dan demi kepentingan peribadi merupakan satu perbuatan yang merugikan rakyat. Jadi dia kata minta saya bagi pencerahan. Memang inilah sebenarnya yang sedang berlaku hari ini. Mereka memperdagangkan orang politik. Beli-membeli, ugut-mengugut. Dan tidak lain tidak bukan hanya untuk kepentingan diri. Akhirnya rakyat melihat ahli-ahli politik ini seperti barang perdagangan komoditi. Rakyat dah hilang penghormatan. Sebab itu mereka menggelarkan ahli-ahli politik ini sebagai katak. Itu gambarannya. Tapi bagaimanapun, saya seronok. Walaupun beliau daripada parti keadilan, Yang Berhormat ahli Hajah Natra Ismail. Hari ini Hajah Natra Ismail telah pun menyahut cabaran. Sebab Ketua Pengarah SPRM dia kata sila buat laporan. Dan hari ini beliau telah pun membuat laporan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Dan beliau menggunakan kenyataan. Dia pula ada ahli Parlimen Sekijang. Dia kata hari ini saya telah membuat satu laporan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkenaan satu kejadian percubaan mendapatkan sokongan saya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan janji manfaat yang boleh saya peroleh dengan pemberian sokongan tersebut. Getihnya, beliau mengaku kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah bahawa ada tawar-menawar, ada harganya. Kejadian itu katanya telah berlaku pada 3 bulan Mac yang lalu dan melibatkan 2 orang individu. Siapa itu terpulanglah pada dia, biarlah dinamakan. Kita tak payah nak sebut. Jangan kita dedahkan diri kita kepada permasalahan undang-undang. Sebab dia dah menamakan 2 orang tu, bandar berapa jumlahnya, jangan kita campur. Jangan pula kita pula menjadi orang yang membuat bukti. Kita melaporkan apa yang dibuat. Jadi saya membuat laporan ini berdasarkan Seksyen 25 Akta Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 berkenaan kewajipan melaporkan tawaran suapan. Saya berharap pihak SPRM akan dapat menyiasat perkara ini pada kadar segera. Sekali lagi saya nyatakan bahawa saya tidak berniat, saya tidak berminat untuk memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan saya tidak mahu mengkhianati Parti Keadilan Rakyat, pimpinan dan yang penting pengundi-pengundi Parlimen Sekijang. Jadi beliau mengatakan dia tak nak untuk mengalihkan sokongan kerana waktu beliau bertanding dulu dia menghormati kehendak pengundinya. Itu dia punya natijahnya. Jadi katanya kepada mereka yang masih berusaha untuk mengubah sokongan ahli-ahli parlimen, Parti Keadilan atau pembangkang amnya, berhentilah. Jadi kerajaan minoriti yang kamu cuba selamatkan ini sudah berada seperti di ujung telur, seperti telur di ujung tanduk. Itu dia punya kenyataan politik lah. Tetapi bagi saya, dia sudah pun membuat laporan. Jadi kementerian ataupun jabatan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia perlu ambil tindakan. Cuma kita seriau nanti dia pula yang kena ambil tindakan. Macam mana apa berlaku pada saudara Lokman Adam. Lokman Adam, dia membuat laporan polis, dia membuat laporan SPRM berdasarkan kepada kenyataan dalam mahkamah berhubungan seorang penjawat awam. Lain kali Lokman Adam pula yang kena. Jadi ini tak betul. Patutnya kena disiasat. Jangan pula tangkap Yang Berhormat Hajah Natra. Orang yang nak bagi itulah tangkap. Jadi Rozara, itu baru berprinsip. Sebab itu saya katakan, saya akan menyantuni siapa saja. Kalau orang tak ada prinsip, saya akan menghormati. Tak kisahlah, sebab kita berpolitik ni saudara. Saya jelas, saya orang UMNO. Saya akan mempertahankan parti saya. Tapi kalau ada pemimpin daripada parti seberang sana yang baik, kita kena baik. Kalau pimpinan daripada PAS baik, kita akan santuni. Baik. Kalau datang daripada Parti Amanah, baik. Kita santuni, baik. Kalau datang daripada Parti Keadilan, baik. Baik. Kalau daripada DAP sekalipun, kalau dia baik, macam Anthony Loke, dia baik. Kita kata baik. Tak boleh kita kata dia jahat. Tapi kalau orang macam S. Kula Kesegaran tu, memang wajib kita balon dia. Orang macam Ramasamy daripada Keadilan, memang kena balon. Orang macam budak jelutung tu, bangang sebangang-bangang, memang patut kita marah. Tapi yang baik kita kata baik. Sebab waktu Anthony Loke jadi Menteri Pengangkutan, dia mentadbir kementerian itu dengan baik. Kena kata baik. Jangan pula kita ni double standard. Seorang kerana itu pembangkang, tak boleh. Tak boleh begitu.
Dan kalau ada cadangan, ada idea yang dilontarkan, boleh pakai. Itu prinsip saya. Tapi bagi mereka tidak. Bagi mereka, once you jadi opposition atau pembangkang, selama-lamanya musuh. Ini yang membuatkan saya rasa politik itu dicemari. Kenapa kita tak? Saudara lihat apa berlaku di Amerika. Dua parti saja, itu Parti Demokrat dan Parti Republikan. Dia okey, ahli-ahli dia tak setuju dengan Trump. Tapi ahli-ahli Demokrat yang lain berbincang, bersidang dalam di Capitol dengan baik. Begitu juga di England, begitu juga di Sweden, begitu juga di New Zealand, begitu juga di Australia. Wa imma, begitu juga di Thailand. Tak ada masalah. Tapi kenapa kita di sini, bila orang tu bangkang, kita benci sebenci-bencinya? Kita boleh membenci apa tindakan yang dilakukan. Sebab itu saya ketahui hari ini terima satu kiriman, satu pelayar saya, nama dia Kapah. Dia hantar, dia kata, bengang Kapah ni, dia kata. Mana taknya dalam keadaan sekarang ni, boleh pula tikam sama sendiri. Terang-terang pula tu dia kata. Dah kenapa? Jangan anggap semua ahli UMNO ni tunggul kayu. Ni Kapah dia hantar kiriman tu. Ramai yang boleh jadi calon wakil rakyat. Bahkan calon menteri sekalipun. Cuma malas nak bersaing, nak jatuhkan sama sendiri. Kerana kita sayangkan ukhuwah dalam parti ini. Ini Kapah dia marah sebab berlakunya tikam menikam, maki-memaki dalam ini parti UMNO itu sendiri. Dia kata ini hipokrit, munafik, ego, riak, berlagak, pembohong, pembelit. Dia kata kononnya ini dianggap sening. Kali itulah dia kata kajian sains membuat kajian golongan atau bidang mana yang paling tak boleh dipercayai, tetap rankingnya orang politik. Marah betul Kapah. Jangan marah Kapah. Jadi sebenarnya kita perlu melihat kita perlu melihat dan santuni apa yang berlaku di negara kita ni. Lain tak ada adalah tentang apa yang masalah saya nampak sekarang ni. Saban hari UMNO diserang. Apa dosa parti UMNO saya tak tahu. Sebab itu saya terkesan membaca tulisan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia tulis hari ini dia. Cuma saya gelak jugalah tentang Rashirul. Rashirul dia mengamuk habis. Dia kata bila Zahid diam, tak mau membuat tindakan pada PBM, puak-puak hanat. Dia kata, cakap Zahid ni penakut dan tak punya hala tuju. Serta tak tahu nak bawa UMNO ke mana. Jadi bila Zahid bertindak dengan berani terhadap PBM, maka puak-puak yang sama juga yang mempertikai macam mana dengan keputusan, tindakan dan sebagainya. Jadi tanya sebenarnya korang nak apa? Buat salah, tak buat salah. Dia diam, kamu kata dia penakut. Dia diam, kamu kata dia bisu. Dia bertindak, kamu kata bahawa tak patut. Jadi sebab itu dia kata kami ahli di peringkat akaun dah faham apa yang pucuk pimpinan sampaikan berhubung dengan hala tuju UMNO. Kami dari peringkat cawangan dan bahagian pun dah dari awal lagi dah bersedia dengan gerak kerja pilihan raya. Semua portfolio pilihan raya di setiap PDM telah diisi oleh ketua dan jawatan kuasanya. Kini kami hanya tunggu arahan untuk mengaktifkan bilik gerakan dari cawangan maupun PDM.